Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis pseudocode dan juga melukis carta alih bagi bubble sort. Okey, pseudocode kita kena tahu dulu apakah pemboleh ubah yang digunakan untuk kita tulis pseudocode tersebut. Untuk pseudocode bubble sort ni kita gunakan struktur kawalan ulangan for. Okey, jadi kita lihat di situ L ialah senarai yang mengandungi 5 item. Okey, ada contohnya nanti saya tunjukkan. N mewakili bilangan item, ada berapa bilangan elemen dalam senarai L tersebut. Okey, I kita gunakan untuk mewakili bilangan lelaran yang berlaku dalam gelong. J digunakan untuk mewakili kedudukan item ataupun kita panggil sebagai indeks dalam senarai L tersebut. Kita ada satu pemboleh ubah lagi iaitu temp. Temp ni daripada perkataan temporary tapi kita ringkaskan sebagai temp sahaja. Okey, pemboleh ubah temp ni kita gunakan untuk menyimpan data secara sementara semasa membuat pertukaran kedudukan item. Okey, ini ialah pseudocode bagi bubble sort. Okey, kita ada mula, setkan, senarai. Lepas tu kita ada isytiharkan pemboleh ubah yang kita gunakan tadi. Okey, kemudian kita beri nilai ataupun setkan bilangan item tadi ialah disetkan kepada 5. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian kita berikan nilai I, kita setkan I tu nilai yang permulaannya ialah 0. Okey, I ni tadi ialah bilangan lelaran, gelong. Okey, dia bukan indeks. Okey, lelaran ataupun gelong tu akan berapa kali dia berlaku ulangan gelong tersebut. Okey, kemudian kita perlu juga berikan nilai awalan temporary sebagai 0. Okey, sebab dia tak ada apa-apa lagi. Jadi kita kena setkan sebagai 0. Okey, kemudian sekarang kita tengok pada langkah yang ketujuh ni for I kurang daripada N tolak 1. Di sinilah bermulanya pelaksanaan gelong lelaran, bilangan lelaran yang berlaku di dalam bubble sort. Untuk 7.1, 7.2, okey, 7.2 ni pun kita akan ulangkan juga. Tetapi apa yang diulang ialah indeks. Kita akan lihat dengan lebih terperinci lagi apa yang berlaku semasa bubble sort ini dilaksanakan. Okey, tadi kita dah ada senarai L kan, iaitu 14, 33, 27, 35, 10. Ini senarai L. Okey, yang ini saya bagi contoh penerangan terperinci bagaimana bubble sort dilaksanakan secara menaik. Maknanya kita nak isi secara menaik. Yang ini nombor dia berterabur kan. Ada yang besar dekat sini, ada yang kecil kat depan. Okey, kita nak gunakan kaedah bubble sort ni untuk mengisi secara menaik. Jadi di sini ialah pseudocode dari pseudocode yang saya dah tulis tadi. Okey, kita tengok ini ialah lelaran ataupun ulangan pertama. Kita beri nilai 0 lah kan. Okey. Jadi di sini kita maksudnya langkah ketujuh ni ialah daripada pseudocode di sini. Okey, kamu lihat di sini langkah ketujuh yang kita akan laksanakan. Langkah ketujuh dengan 7.1. Okey.
Okey, di mana kita akan menguji sama ada kosong kurang daripada n tolak 1. N tolak 1 ni bermaksud bilangan elemen yang ada di sini ada 5 ditolakkan dengan 1 iaitu jawapannya 4 lah. Jadi di sini kita dapati ia adalah true. Bila true, kita akan laksanakan langkah 7.1 iaitu kita akan setkan indeks kepada kosong. Indeks yang pertama lah, yang ini. Okey. Okey, jadi kita dah setkan indeks pertama kepada kosong. Iaitu nilainya 14 lah kan. Kemudian, kita pergi ke langkah 7.2. Langkah 7.2 ni, dia bertujuan untuk menguji indeks tu kurang daripada bilangan elemen. Okey, ni n tolak I tolak 1. Iaitu bilangan elemen dia 5 tolak dengan I itu ialah lelaran lah kan. Lelaran dia ialah kosong tadi. Tolak dengan 1. Jadi jawapannya 4. Jadi nak uji sama ada indeks kosong ni kurang daripada 4. Okey, true. Okey, bila dah true, okey, dia akan pergi ke langkah 7.2.1. Okey, di sini kita akan buat perbandingan. Okey, maksudnya LJ lebih besar daripada LJ tambah 1. LJ ni merujuk kepada indeks kosong. Indeks kosong, okey, indeks kosong yang ini nilainya ialah 14. Adakah lebih besar daripada indeks J tambah 1? LJ tambah 1 iaitu indeks kosong tadi. J ialah kosong. Okey, ni yang atas ni. J ialah kosong. Lepas tu tambah 1, jawapannya 1. Maksudnya indeks 1 di sebelah kosong ni lah. Indeks 1 ni nilainya 33. Jadi, nilainya yang dibandingkan. Okey. Bila dia kata 14 lebih besar daripada 33? False. Okey, bila false, ini yang berlaku sebenarnya. Maksudnya di sini 14 memang dah lebih kecil daripada 33. Okey, maka tiada perubahan tempat berlaku. Tak ada apa-apa yang berlaku lah. Maknanya masih lagi ditulis 14, 33, 27, 35, 10. Tak ada perubahan tempat antara dua ni. Okey, jadi atau cara akan terus pergi ke langkah 7.2.3. Bermaksud di sini indeksnya akan ditambah. Maksudnya dia pergi ke item yang kedua lah. Indeks 1. Tadi indeks kosong. Ni indeks 1. Okey. Kemudian indeks 1 ni diuji lagi. Kurang daripada 4 tak? Okey, true. Bila true, okey, dia buat perbandingan indeks 1 dengan indeks 2. Indeks 1 dibandingkan dengan indeks 2. Iaitu indeks 1 33 dan indeks 2 27 nilainya. Oleh kerana 33 lebih besar daripada 27, maka kita kena ubahlah kedudukan. Kena 27 ni di depan, 33 di belakang. Okey, jadi macam mana nak laksanakan? Kita kena pergi ke atau cara 7.2.1 sampailah 7.2.1.3. Okey, inilah caranya. Okey, kita tengok satu-satu. Mula-mula kita letakkan, ambil 33 di sini yang indeks 1 ni, kita simpan di tempat pemboleh ubah bernama temp tadi, temporary. Okey, jadi sekarang tempat indeks 1 ni menjadi kosong. Okey, bila dah kosong, barulah kita ambil
LJ tambah 1, maknanya indeks yang kedua ni nilainya iaitu 27 dimasukkan atau dipindahkan ke tempat indeks 1. Okey. Jadi tempat indeks 2 tu jadi kosong lah. Okey. Kemudian di sini LJ tambah 1, maksudnya J tambah 1 tu ialah indeks yang kedua di sini. Tadi indeks kedua kosong kan? Jadi kita ambil balik. Okey, kita ambil balik nilai 33 daripada tem ni masuk ke semula ke tempat indeks yang nombor 2. Jadi senarai ni dah bertukar tempat. Kita tengok indeks pertama ataupun kosong ni 14, 27, 33. Dia dah berubah yang ni lah. Okey, tapi yang belakang ni 35 dengan 10 masih sama lagi, dikekalkan lagi. Nanti dia akan berubah bila kita pergi indeks yang seterusnya. Okey, tadi lepas kita buat perubahan tempat, indeks akan ditambah menjadi 2. Yang ini, jadi nilainya nanti kita akan semak nilai 33. Okey, indeks 2 diuji lagi. Okey, kurang daripada 4. Okey, true. Okey, bila true, indeks yang kedua lah ni tadi. Indeks 2 dibandingkan dengan indeks yang ketiga. Bandingkan 33 lebih besar daripada 35. False. Okay, kalau false maknanya sebabnya dia 33 tu dah memang sedia kecil lah daripada 35. Jadi tiada perubahan tempat berlaku dan atau cara terus naikkan bilangan indeks dia yang ini. Pergi indeks yang ketiga. Okey. Kemudian diuji indeks ketiga kurang daripada 4. True. Okey. Indeks ketiga ni ialah nilainya 35, lebih besar daripada indeks yang sebelah dia tak? 10. Okey. True kan? Bila true kita perlulah ubah kedudukannya. 10 kena ke depan, 35 kena ke belakang. Jadi kita laksanakan langkah yang 3 ni. Okey, sama juga macam tadi. Nilai 35 disimpan dalam tem. Okey, jadi indeks yang ketiga ni menjadi kosong. Okey, yang ini tem sama dengan 35. Okey, kemudian LJ sama dengan LJ tambah 1 ni. Maksudnya dia umpukkan nilai yang 10 ni dipindahkan ke indeks yang ketiga, indeks tempat yang ketiga ni, yang kosong tadi ni. Jadi indeks yang keempat sekarang ni dah kosong lah. Barulah kita ambil balik kembali nilai 35 yang daripada tem tu, masukkan balik ke tempat kosong indeks yang 4 tadi. Kemudian indeks ditambah kepada indeks yang keempat dan diuji pula 4 kurang daripada 4. Okey, jadi indeks yang 4 ni kurang daripada 4. Bila diuji dia jadi false. Bila false, atau cara terus pergi langkah 7.3. Bermaksud kat sini lelaran dia akan berubah. Okey, maknanya dah pergi kepada lelaran yang kedua. Tapi I dia satulah kan. Kemudian dia akan ulangkan balik langkah 7 ni tadi. Okey. Inilah ulangan ataupun lelaran yang kedua, iaitu 1 tadi. Di sini pun dia diuji lagi adakah kurang daripada 4. Okey, true lah. Bila true, dia akan setkan balik kepada indeks yang asal. Maknanya dia dah pergi ke belakang tadi. Indeks 3, 4. Kemudian dia akan patah balik indeks
ulang balik indeks yang pertama tadi. Dia nak uji pula lagi sekali 14 dengan 27 dan sebagainya ni. Itu sebab dia setkan kepada kosong. Okey, jadi 7.2 ni indeks pertama. Okey, indeks pertama kurang daripada kosong. Indeks pertama kurang daripada 3 tak? Okey, mana dapat 3 ni? Sebabnya N tolak I tolak 1. N tu ialah 5 tolak I. I, inilah I yang ni, 1. Okey, tolak dengan 1. Tu yang jawapannya jadi 3. Okey, bila true, dia akan buat perbandingan tadi. Okey, indeks kosong dengan 1. 14 dengan 27. 14 lebih besar daripada 27. False. Okey, bila false tak ada berlaku perubahan tempat. Terus kita tambah indeks. Jadi indeks dia sekarang jadi 1. Okey. Kemudian 1 indeks 1 ni diuji kurang daripada 3. Okey, true. Jadi nilainya disemaklah, dibandingkan 27 lebih besar daripada 33 yang ini. Okey. Okey. Maknanya false lah kan. Bila false pun tak ada berlaku perubahan tempat dan indeks akan berubah kepada 2. Okey. Jadi diuji lagi. 2 kurang daripada 3. Okey, true. Jadi kita bandingkan 33 lebih besar daripada 10. Betul, true. Jadi kita kena ubahkan kedudukan 10 ke depan, 33 ke belakang. Okey, inilah kita laksanakan tadi ni. Okey, jadi 33 yang indeks yang kedua ni, okey, nilainya 33 disimpan di temp. Jadi tempat ni menjadi kosong. Kemudian kita pindahkan indeks yang ketiga iaitu 10 ke indeks 2. Okey, kemudian ambil balik nilai 33, masuk balik ke dalam indeks tempat yang ketiga. Dan kita dah selesai tu, kita tambahkan indeks menjadi 3. Okey, lepas tu uji lagi. Indeks 3 ni kurang daripada 3. False lah. Okey, bila false, apa akan jadi? Okey, jadi dia akan keluar daripada gelung yang 7.2 ni. Akan terus pergi 7.3 iaitu dia menambahkan lelaran lah. Lelaran ni menjadi lelaran yang ketiga. Yang ini. Tengok dia berubah menjadi 3 lah. Bilangan ulangan dia dah jadi 3. Okey. Jadi diuji lagi. Dia akan pergi langkah ke-7. Dia ulang balik. Okey. Okey. 2 kurang daripada 4. True. Bila true, dia setkan balik. Okey. Tadi dah pergi belakang. Dia setkan balik indeks tu di depan balik. Apa yang indeks yang pertama. Tak akan ulang-ulang lah. Okey, jadi kosong indeks kurang daripada 2. Sekarang dah jadi 2 pula. Sebabnya N 5 tolak I. I yang ni 2. Tolak 1. Jadi 5 tolak 2, 3. 3 tolak 1, jadi 2 lah kan. Diuji lagi. Kosong kurang daripada 2, true. Jadi kita bandingkan lagi sekali. Okey, 14 dengan 27 bandingkan. Okey, jadi yang ini memang dah sedia kecil, 14 daripada 27. Jadi tak ada perubahan tempat, kita salin je lah balik dia punya senarai tu. Dan indeks akan ditambahkan 1, dia pergi indeks yang pertama lah, yang seterusnya. Kemudian indeks 1 tu diuji kurang daripada 2. Okey, true.
Jadi bila true, dia akan laksanakan juga 27 ni lah. Dia buat perbandingan 27 lebih besar daripada 10. Oleh kerana true, kita akan laksanakan yang tadi ni. Okey, tadi indeks 1 dengan 2 kan. Jadi 27 macam biasa dimasukkan dalam tem. Jadi indeks tempat 1 tu jadi kosong. Kemudian kita alihkan 10 ni ke dalam indeks 1 dan tempat indeks 2 ni menjadi kosong. Bila dah kosong tadi, kita ambil lah balik 27, masukkan dekat indeks yang kedua. Dan setelah selesai, kita tambahkan indeks menjadi 2. Kita uji lagi. 2 kurang daripada 2, false. Bila false, apa akan jadi? Dia akan berhentilah. Gelung yang ni berhenti. Dia akan keluar dari gelung dan pergi kepada lelaran. Lelaran tu yang akan ditambah menjadi lelaran yang keempat. Ini. Okey, ni 4. Tapi dia punya I dia ialah 3. 3 kurang daripada 4. Okey, masih true lagi. Dan dia setkan balik indeks kepada kosong. Okey, lepas tu diuji kosong kurang daripada 1. Okey, sekarang ni 1 ni sebabnya 5 tolak I tolak 3 lah. Sini. Tolak 1. Tu yang jadi 1 tu. Okey, buat perbandingan lagi. 14 dengan 10. 14 lebih besar daripada 10. Betul. Jadi kena tukar kedudukan dengan laksanakan atau cara yang ni lah. Okey, jadi macam tadi. Okey, 14 tadi yang dekat depan tu letak dekat tem. Okey. Kemudian nilai 10 yang indeks pertama dialihkan dekat indeks kosong. Kemudian nilai 14 daripada tem ni masukkan balik dekat indeks 1. Dan setelah selesai, kita akan tambahkan indeks lagi. Okey, lepas tu kita uji pula. Adakah 1 kurang 1? False. Bila false, dia akan keluar daripada gelung 7.1 ni. Dia akan naikkan ataupun tambahkan bilangan lelaran. Sekarang lelaran dia dah bilangan 5 lah. Okey. Kemudian dia ujilah lelaran yang kelima tapi nilainya 4. 4 kurang daripada 4, false. Okey, bila false, maknanya dia akan keluar daripada gelung langkah yang 7 ni. Dia tak buat semua ni. Dia tak buat, teruslah dia pergi ke langkah 8 iaitu papar senarai L. Okey. Kat sini, papar senarai L. Okey, yang last kali tadi, senarainya yang ni lah kan. 10, 14, 27, 33, 35. Okey, kita tengok. Dah betul dah dia punya susunan secara menaik daripada kecil hinggalah yang paling besar sekali. Cuma di sini pada ulangan atau lelaran, kadang-kadang ada soalan bertanya bubble sort ni dia akan berhenti pada ulangan ataupun lelaran yang keberapa. Okey, di sini dia bagi tahu dipaparkan pada ulangan keempat. Lelaran keempat iaitu I sama dengan 3. Okey, kenapa bukan ulangan kelima? Sebab dekat sini kelima. Okay, kita tengok balik mana dia berhenti tu. Okey, dia berhenti kat sini kan. False. Sebab syarat dia dah false. Tapi dia tak buat atau cara yang seterusnya. Jadi, kita tak boleh ambil ulangan yang kelima ni. Kita ambil yang last sekali. Yang ini. Yang last tadi dia berhenti. Okey, sebabnya dia last tadi berhenti, maknanya daripada yang false ni dia akan tambahkan lelaran kan. Tapi bila dah tambah tu dah tak betul. Jadi yang last kali ialah pada lelaran yang keempat, iaitu I sama dengan 3. Inilah jawapan dia. Okey, jadi itu saja untuk pseudocode bubble sort. Kita tengok
Carta alih bubble sort. Okey, ni kamu boleh rujuk di buku teks. Okey, kamu ambil saja sudokod tadi tu dan ubahkan ke dalam bentuk carta alih mengikut simbol-simbol yang kita dah belajar. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.